Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sementara itu saya live dekat Facebook juga. Kita tengok, tunggu beberapa minit lagi. Okey, Facebook dah on. Assalamualaikum. Saya plan nak start 9.30 tapi sekarang baru 9.29, so kita tunggu lagi 1 minit, lepas tu kita start lah. So sementara tu saya nak share link dekat grup-grup Telegram semua kalau ada yang nak follow dekat link. Okay, saya share ni juga. Okay. Dekat Zoom baru ada Tuan Mus je seorang. Dekat Facebook dah ada 8 orang. Okay. Mungkin tajuk malam ni tak berapa menarik kot. Saya dah share juga dekat saya punya profile sekali. Waalaikumsalam Puan Erina. Malam ni tak ramai. mungkin besok cuti ikut kan. So ramai berehat. Tuan Reka, waalaikumsalam. So saya tunggu lagi 1-2 minit. Bila dah ada ramai sikit baru kita start lah. Seperti biasa, sebelum kita teruskan, suara okey tak? Boleh dengar tak? Jelas tak? Dekat Facebook okey tak suara? Boleh dengar? Kalau tak dengar boleh bagi tahulah. Okey, cantik. Sementara tu saya nak invite dulu rakan-rakan dekat Telegram yang lain. Jemput join Zoom meeting. Baru mula. Okey, dah ada beberapa orang. Abang Nik pun dah ada. Izwan. Okeylah, dah 9.31, kita start lah properly. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih, tahniah kerana tuan-puan sudi meluangkan masa pada malam ni. Seperti mana yang kita tahulah kan, Jumaat malam Sabtu ni biasa orang nak rehat-rehat kat rumah kan, sebab ada yang cuti hari Sabtu. Mungkin ada jugalah yang kerja kan pada hari Sabtu. Tapi kalau untuk Pantai Timur, Jumaat dan Sabtu memang dah cuti dah kan. Untuk sebelah-sebelah Pantai Barat, Utara kan, tu Sabtu kadang ada yang kerja, kadang ada yang dah cuti. Okay. Tajuk pada malam ni seperti mana yang saya dah share sebelum ni dekat page. Tajuk dia adalah tentang sabar itu duit. Sabar itu duit. So, sebelum kita mulakan topik discussion pada malam ni, saya ada satu soalan. Kalau siapa dapat jawab soalan ni, tapi jangan rujuk mana-mana tau. Cuba jawab sendiri je. Kalau tahu, jawab. Kalau tak tahu, tak apa. Tapi tak perlu Google, tak perlu search. Okay? Saya ada satu soalan ni. Berapa kali perkataan sabar disebut di dalam Al-Quran? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi hadiah e-book percuma, tapi e-book tu saya tak siapkan lagi. E-book tu dah 70% siap. Tajuk e-book tu adalah senjata day traders. Macam mana cara nak buat 200 hingga 900 ringgit sehari melalui platform menggunakan teknik berdasarkan platform. Tu. Tajuk e-book tu adalah senjata day traders lah. So, soalannya adalah siapa tahu berapa kali perkataan sabar ataupun ayat-ayat Al-Quran tentang sabar disebut di dalam Al-Quran, berapa kali? Cuba teka.
Jangan Google, jangan tanya orang. Kalau tahu boleh jawab, tak tahu tak apa. Cuba teka. Alhamdulillah. Terus hebat Tuan Hilmi dah jawab dah. Tuan Hilmi Hashim dah jawab 90 kali. Oh, Puan Lisa pun jawab 90 kali. Nur Aziah. Banyak ni. Okey, dah boleh tutup dah. Dah ada jawapan, dah boleh tutup. Nanti PM saya dekat Telegram bagi tahu dah dapat hadiah e-book percuma. Cuma e-book tu tak siap lagi. E-book tu baru je 70% siap. Nanti bila dah siap nanti saya akan terus bagilah kan. Dah ada jawapan dah. So saya dah tutup. So dah berapa orang jawab? Tuan Fikri jawab betul. Izzain betul. Tuan Hilmi pun betul. Puan Aziah pun betul. Puan Lisa betul. Tuan Mus pun betul. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang lah. Okay. 6 orang. Selebih daripada itu saya dah tutup dah. Okay. Dah tutup dah. Okay. Alhamdulillah. Ramai yang tahu kan. So dalam Al-Quran lebih daripada sebanyak 90 kali disebut perkataan sabar. So sabar ni dia ada banyak kan. Dia punya konteks dia tu banyak. Kalau bagi umat Islam kan kita ni memang betul-betul kita disarankan supaya meletakkan kesabaran tu paling hadapan sekali dalam pelbagai keadaan. Okay, dalam pelbagai keadaan. Dalam kehidupan kita ni kan Allah jadikan sebagai cabaran kan. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan kehidupan dan kematian, mauta wal hayata, liyabluwakum untuk valuation. Bahasa Arab tu kan dia hampir-hampir je dengan bahasa English. Liyabluwakum kalau bahasa English dia valuation, untuk diuji kan. Ayyukum ahsanu amala, di antara kita siapakah yang paling baik amalan dia kan. So untuk kita amalan kita menjadi yang terbaik, kita kena letakkan sabar tu di hadapan dalam pelbagai hal lah, dalam pelbagai hal. Betul lah kan, pelbagai hal. So terutama sekali sekiranya kita terlibat dalam pelaburan saham, dalam dunia saham, pelaburan saham ni, sabar tu memang amat penting. Tak kira sama ada kita nak jadi day traders ke, nak jadi swing ke, kontra ke, ataupun nak invest, especially invest kan. Untuk investor, kenapa Warren Buffett berjaya menggandakan dia punya kekayaan dia beribu-ribu %? Sebab satu, dia punya keyword dia adalah dia seorang yang amat sabar, very passionate. Surah Al-Mulk memang kena hafal kan. So itu kan dalam Rasulullah kan menganjurkan umat dia suruh hafal. So sebelum tidur kan kena baca. So sebaik-baiknya hafal lah kan. So Rasulullah suruh hafal dan baca, at least untuk kita elakkan nanti bila dah mati kan, dapat bebaskan kita daripada azab kubur. Itulah yang saya yakin lah sebenarnya. Okay. Warren Buffett memang dia seorang yang sabar. And then dia punya pelaburan dia punya investment portfolio dia, ada yang dia hold sampai sekarang. Dia beli tahun 19 bila tu yang dia beli Coke tu, saya tak ingat dah. Sekejap kita tengok sikit dekat Google. Bila Warren Buffett beli Coke? When the first time Warren Buffett buy Coke? Senang je dekat Google ni semua ada. 1988. Masa market crash 1988, masa itulah Warren Buffett beli saham Coca-Cola. Tapi masa tu dia beli sebanyak 23 juta dan dia hold sampailah sekarang. Dah jadi berbilion dah daripada satu daripada satu saham saja. Okay. So sekejap saya tak share screen pula. Saya share screen dulu.
Share screen. Okey. Boleh nampak tak screen? Boleh komen sikit kalau nampak screen. Saya kena rekod ni yang apa ni? Yang dapat jawab betul tadi kan 90 kali. 90. Okey, nampak skrin. Okey, cantik. Okey. So, sabar itu duit kan. Kalau siapa-siapa yang baru je nak terlibat dalam pasaran saham ni mungkin belum lagi dapat appreciate istilah ni kan, sabar itu duit. Tapi kalau siapa-siapa yang dah ada pengalaman, siapa yang dah ada pengalaman dalam pasaran saham tak perlu lama pun. Mungkin pengalaman dalam sebulan dua, mungkin pengalaman dalam setahun 2 tahun kan. Skrin nampak kecil, skrin kecil sangat. Saya punya skrin 27 inci. Saya punya skrin 27 inci. Mungkin phone kot kecil. Tapi tulisan yang saya pakai ni memang kecil sikit. Sekejap saya besarkan. Sabar itu dek. Nampak? Okey. Apa yang saya nak cakap tadi? Kita nampak. Okey. Dari segi pengalaman. So once kita dah ada pengalaman, baru kita boleh appreciate sebenarnya dalam pasaran saham ni. Tak kisah sama ada kita nak intraday ataupun kita nak kontra ataupun kita nak invest. Memang kita kena sabar. Puan Irina kecil. Tak sure pula saya kecil macam mana. Orang lain nampak besar ke nampak kecil? Sebab saya dah memang dah betul-betul dah optimize dah ni dia punya tu. Optimize share for full screen video clip. Okey tak? Boleh nampak tak? Tulisan tu. Tulisan tu saya dah besarkan. Tulisan ni tak ada apa sangat. Tulisan tu saya just tulis sabar itu duit je. Belum lagi belum lagi masuk penerangan. Tapi sebenarnya topik malam ni memang agak santai lah sebenarnya. Sebab dalam pasaran saham ni dia ada dua emosi yang utama yang terlibat. Especially kalau kita as a retailer lah kan, dia ada dua emosi yang utama yang terlibat dalam pasaran saham. Yang pertama sekali adalah fear. Okay. Yang kedua adalah greed. Kenapa kita kena tahu dua emosi ni? Sebab kedua-dua emosi ni adalah peluang besar yang digunakan oleh market maker. Kalau first time dengar market maker ni adalah jerung lah kan, jerung ataupun pihak yang ada kuasa manipulatif atau kuasa untuk decide market direction. Mereka menggunakan dua benda ni iaitu fear and greed yang dimiliki oleh setiap traders, especially retailers, untuk manipulation. Macam mana benda ni digunakan? Pertama sekali, kalau sekiranya tuan puan dah terbiasa dengan pergerakan harga saham, kita akan melalui beberapa fasa pergerakan harga. Fasa pertama adalah fasa accumulation. Masa accumulation tu, apakah emosi yang terlibat dekat situ? Emosi pertama yang terlibat dalam fasa accumulation tu adalah masa fasa accumulation tu kan, biasanya kita tak sabarlah, okay? Sebab fasa accumulation tu adalah fasa yang mana harga bergerak sideways je lama je kan, sideways lama, kejap naik sikit turun, naik sikit turun, tapi dia tak turun sangat, dia sideways je lama. And then apabila sekiranya tuan puan termasuk dalam fasa accumulation tersebut, ada satu emosi yang trigger adalah emosi yang takut. Kita takut kalau sekiranya kita nak hold lama, kita takut harga drop. So ada emosi yang terlibat dekat situ. Pertama sekali, first, kita tak ada holding power yang kuat. Okay, apabila kita tak ada holding power yang kuat, kita tak ada kesabaran yang kuat dekat situ. So holding power tu kesabaran lah kan. So kalau tak ada holding power yang kuat dan tak ada kesabaran yang dekat situ, sekiranya harga gerak sikit je jatuh ke bawah, kita dah cuak.
Okay, kita dah takut, dah ada fear kat situ. So, bila harga gerak sikit je drop ke bawah, kita fear dan kita let go. Kita dah cut loss dan sebagainya. And then tiba-tiba harga naik balik. Okay, bila harga dah naik balik, lepas kita dah cut loss, bila harga dah naik, kita mula kejar balik harga tersebut. Okay, bila harga dah naik tinggi, kita duk kejar, tiba-tiba match pula dekat yang harga yang paling tinggi tu. Perasaan yang terlibat masa kita sedang mengejar harga tu adalah perasaan greed. Kenapa kita nak kejar harga? Sebab kita dah cut loss yang sebelum ni. So kita ada perasaan kita nak cover balik, dia macam terlibat dalam perasaan revenge lah kan. Kita revenge, kita nak cover balik. Alamak, kenapa rugi tadi kan. Sepatutnya harga drop tadi tu kita tak jual, tapi bila kita dah jual je harga pun panjat balik kan. Harga panjat balik. So kita pun nak revenge, kita pun kejar harga yang duk tengah naik tu kan. Tiba-tiba dapat match je harga yang dekat puncak dah. So bila dapat match harga yang dekat puncak, tiba-tiba harga pun retrace balik. Banyak pula sekarang banyak pula tiba-tiba tu kan. So apa yang menyebabkan kita jadi macam tu? Itu adalah kerana memang pasaran saham ni ada orang yang kontrol, ada pihak yang kontrol. Okay, itu adalah kita panggil the dark side of the stock market lah. Okay, sebab dalam pasaran saham ni hanya ada 3 pihak yang terlibat. Okay, ada 3 pihak yang terlibat. Yang ni saya dah explain dah sebelum ni sebenarnya. Kita ada 3 pihak yang terlibat. Pertama sekali kita ada institution. Okay, institutional. Lebih kurang lah kan macam tu. Yang kedua kita ada foreign fund. Okay. Yang ketiga baru kita ada retailers. So kalau sekiranya kita tak berada sebagai institution, okay, kita adalah foreign fund. Tapi sekiranya kita bukan foreign fund, kita adalah retailers. So kita hanya ada 3 pihak je. So kalau kira secara logiknya kan, okay, secara logiknya 2 pihak ni adalah, saya buat macam ni nak bagi nampak mudah faham sikit. No field ni, saya bagi warna merah dan kita bagi tebal sikit. Macam tu. So pihak ini, okay, pihak ini kita panggil sebagai jero. Okay, pihak ini kita panggil sebagai jero. Mungkin kalau tuan-puan yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham, kalau tak ada orang explain, malam ni lah kita belajar lah kan sedikit. Saya groupkan ni supaya dia tak lari. Okay, dan pihak yang kat bawah ni, okay, pihak yang kat bawah ni dia panggil sebagai apa? Kalau kat atas tu jerung, yang bawah ni apa? Bilis lah. Ni istilah-istilah layman lah kan, istilah-istilah pasar yang kita gunakan. So dalam pasaran saham ni dia almost lah kan, kita boleh cakap almost one-sided game, almost one-sided. So yang akan sentiasa profit adalah pihak yang 1 dan 2 tu lah, dan yang akan sentiasa loss adalah pihak yang ketiga. Okay, pihak yang ketiga which is kita lah. Okay, kita akan sentiasa menjadi mangsa buli, lebih-lebih lagi sekiranya kita tak ada cukup ilmu dan cukup pengalaman. Dan sekiranya kita ada cukup ilmu dan pengalaman sekalipun, kita masih lagi senang dimanipulate ataupun senang diambil mereka akan take advantage daripada kita sekiranya kita tak ada benda ni. Kita tak ada kesabaran. Sebab setiap orang adalah individu kan. Setiap kita yang terlibat dalam pasaran saham ni adalah individu. Dan setiap individu dia ada emosi. Dan emosi tersebutlah yang akan menggerakkan tangan kita ataupun jari kita untuk tekan buy dengan sell. Emosi itulah yang akan drive pergerakan saham naik turun. Okey? Sebab yang tekan buy dengan sell tu adalah kita yang penuh dengan emosi. Kadang-kadang memang kita dah buat kajian dan sebagainya. Tapi yang menyebabkan kita tekan buy dan kita tekan sell pada waktu itu, kalau orang yang follow buy call tu, dia follow buy call bulat-bulat lah kan. Tapi kalau yang tak follow mana-mana dan dia sendiri yang decide bila dia nak beli dan bila nak jual. Kalau tidak menggunakan dia punya kajian teknik analisis dan sebagainya,
emosi yang menjadikan, yang mendorong dia tekan sama ada buy ataupun sell. Apa yang di explain oleh Bill William. Kalau siapa-siapa pernah dengar nama Bill William, dia salah seorang daripada nak cakap traders yang famous pun, dia agak famous lah kan. Dia sebab Bill William ni sendiri, dia dengan tim dia menghasilkan beberapa set of indicators yang digunakan oleh ramai traders. Antara indicators yang dia buat macam Alligator, ACDC, Awesome Awesome Oscillator, Gato, apa lagi dia panggil yang garisan tengah tu, apa nama tu, midline, apa dah nama dia, balance line. Lepas tu dia pun menghasilkan fractal indicators. So apa yang Bill William cakap, sebenarnya yang menghasilkan pergerakan volatility market ni adalah chaos yang berlaku dalam pasaran. Chaos ni macam kecelaruan lah, ketidakstabilan yang berlaku dengan pasaran yang terhasil daripada ketidakstabilan emosi pelabur lah ataupun traders. Okay? Dan memang agak betul sebab ramai di antara traders, termasuk kita lah, saya sendirilah kan, terpengaruh dengan pelbagai jenis emosi yang ada dekat pasaran saham. Okay? So dari mana emosi itu datang? Semua masing-masing boleh cakap lah kan. Mungkin ada dia datang daripada news kan, news yang kita duk follow kan. Mungkin datang daripada peer pressure daripada rakan-rakan traders yang lain kalau kita ada dalam grup. Mungkin datang daripada buy call, mungkin datang daripada professional analyst, contoh macam bank, contoh macam fund manager, contoh macam institusi yang dipercayai kan. Diorang kan sentiasa bagi dia punya analisis, dan benda tu sedikit sebanyak mempengaruhi pasaran juga sebenarnya, especially kalau analisis tu datang daripada sumber yang dipercayai. Contoh macam Bloomberg kan, contoh macam daripada grup-grup technical analyst kan, macam Mata dan sebagainya. Okey, ada soalan ni kan. Tak apa, kita sentuh dulu. So benda-benda ni dia mempengaruhi keseluruhan market. So apabila keseluruhan market tu dipengaruhi oleh banyak emosi, banyak sentimen dan sebagainya, secara automatik percampuran di antara jerung dengan retailer, dengan fund manager, dengan pelbagai jenis emosi ni, dia menghasilkan satu kita panggil, bila dah campur-campur semua kan, semua sekali dia akan jadi naturally. Semua sekali dia akan jadi naturally. Maksudnya walaupun pasaran saham tu ada manipulation, dipengaruhi oleh institution, dan terlibat juga dengan jerung, dengan operator, dengan syndicate, dengan retailers, last kali end of the day dia akan jadi natural wave movement, ataupun akan jadi pergerakan harga wave, pergerakan harga yang natural. Itu nanti memang saya ada sentuh lah dalam grup tentang natural wave movement, yang mana kalau kita tengok kan secara tak langsung, pergerakan harga dekat chart dipengaruhi oleh semua benda yang ada dekat luar. Okay? That's why salah satu daripada 3 komponen penting technical analysis adalah chart, price action, discount, everything. Apa sahaja benda yang berlaku dekat luar memang diprojected dan portray dekat chart tu sendiri. So chart tu adalah summary kepada semua benda. Okay? Summary kepada semua benda. So so naturally chart akan bergerak dengan sendirinya. Apabila dah terlampau banyak benda yang berlaku dekat sana, dia dah discounted by the chart price, dan dia akan jadi natural. Faham tak faham? Allahualam. Tapi kalau dalam grup memang saya ada explain lah berkenaan dengan chart, natural chart movement ni kan. Kita panggil sebagai natural chart behavior lah kan. Kita panggil sebagai natural chart behavior. So dengan adanya perasaan greed, dengan adanya perasaan fear, dengan tak sabarnya, dengan manipulation, dengan jerung institusi, pelabur, runcit dan sebagainya, last kali dia akan jadi satu yang kita panggil sebagai natural chart behavior. Okay. Ni saya tulis kat sini lah. Tulisan ni terlalu besar pula. Saya kecilkan sikit lah.
So inilah yang dimaksudkan oleh Bill William. Jangan saya minum air sikit. Inilah yang dimaksudkan oleh Bill William dengan chaos theory. Kalau siapa pernah dengar lah kan. Saya tulis sikit lah nama dia. Bill William. Ini bukan Bill Williams. Ini bukan Sonny Bill William yang pemain rugby tu, yang famous tu, bukan. Dia adalah seorang traders, Bill William ni. Williams A. Betul ke tak saya ajar nama ni? Nanti tuan-puan boleh tengok lah. Dia punya teori dia dipanggil sebagai chaos theory. Okay. Agak menarik lah. Okay, agak menarik Bill William punya chaos theory ni. Okay. Ada soalan macam mana nak tengok kemasukan jerung. Okay. Dia ada beberapa cara. Kalau kita nak tengok kemasukan jerung, secara jelas je kita boleh tengok dekat platform. Sekejap saya tunjuk. Sekejap saya buka platform dulu. Sekejap. Saya buka dulu M+. Saya punya M+. Kalau operator tu macam mana pula? Operator ni dia nama umum lah sebenarnya. Operator ni dia kadang-kadang fund manager pun boleh jadi operator juga sebenarnya. Susah nak cakap. Sebab market ni memang ada terlampau banyak manipulation. Setiap counter memang akan ada operator dia. Kadang-kadang company itu sendiri yang hire a group of fund manager untuk memastikan harga saham company itu bergerak. Tapi kena pandai lah kan. Tak bolehlah sampai jadi macam market manipulation yang obviously nampak dia manipulate market tu, tak. Tapi at least dia menggerakkan harga saham tu lah untuk supaya harga dah jadi volatile, barulah akan menarik masuk retailers ataupun pelabur lain. Kalau harga tak bergerak, orang tak minat. Okay? Harga memang kena gerak baru ada minat. Okay? That's why ada share consolidation, share subdivision, sebab dia nak menyebabkan harga share tu jadi menarik. Bila harga jadi menarik, baru ada minat untuk orang membeli atau menjual. Macam tu. Okey. Yang tadi siapa Tuan Zamri tanya kan, macam mana nak tengok kemasukan jerung. Kita tengok, sekejap saya share balik skrin. Mana dah dia punya button dia ni. Okay, sebagai contoh kan, ini saya buka M+ punya platform. Kita right click dekat M+ punya platform tu, kita tengok announcement. Okay, kita tengok announcement. Sebagai contoh saya buka Top Glove. Okay. Kita tengok hari ni. Okay. Nampak tak yang hari 8 September tu kan? Nama-nama ni menjual membeli tu. Tapi ini bukan jerung lah, ini adalah substantial shareholder. Kalau nak tengok jerung, kita tengok biasanya dia akan tulis dibeli oleh siapa. Tak ada pula institution yang beli. Yang ni syarikat beli balik dia punya ni. Syarikat beli balik saham dia sendiri. 31 juta saham dibeli balik oleh syarikat. Minimum price paid RM6, maximum price paid RM8. Kenapa syarikat beli balik saham dia sendiri? Sebab company confident lah yang harga saham dia akan naik lagi tinggi. Tak nampak pula. Biasanya kalau saya ingat saya dah share sebelum ni, kalau ada pembelian oleh jerung, oleh institusi kan, kita boleh nampak dekat announcement, dia ada tulis kat situ siapa yang membeli, KWSP ke EPF kan, KWAP ke. Tapi kalau nampak dekat sini lebih kepada substantial shareholder je yang beli. Semua tu Supermax, banyak company beli sendiri dia punya share. So biasanya kalau company sendiri beli share dia sendiri, itu adalah good sign sebenarnya, tanda-tanda yang baik, sebab company dia confident yang further in the future harga akan naik.
Tak ada pula. Kalau siapa-siapa jumpa yang ada pembelian oleh apa ni, pembelian oleh institusi, boleh bagi tahu. Actually ni dah lari sikit ni tajuk ni sebenarnya. Sebenarnya yang saya nak cerita adalah berkenaan dengan sabar. Okay, dalam pasaran saham ni, sekiranya kita dah ada teknik yang betul dan kita dah ada tools yang betul untuk kajian, hanya kesabaran je akan menentukan sama ada kita boleh profit ataupun tak profit. Sebab dalam pasaran saham ni dia ada satu apa ni, dia punya, dia panggil apa Pareto law. Pareto law kan, yang Pareto law ke Pareto theory, saya tak ingat dah, yang 80-20 tu memang digunakan oleh banyak apa ni, banyak perkara lah kan. Exercise pun orang guna Pareto law, marketing pun orang guna Pareto law, even dalam pasaran saham pun yang 80-20 ni, 80% adalah waiting, 20% adalah teknik. So maksudnya apabila kita dah apa ni, dah menguasai teknik kan, kita dah menguasai teknik, kita apply teknik tersebut untuk buy, tak kisahlah apa-apa teknik lah, buy on breakout ke kan, buy on retracement ke, BOD ke kan, 52 weeks high ke, entry kat mana-mana ke, Pareto theorem, teori lah kan, theorem tu teori lah, Pareto theorem. So dalam pasaran saham pun sama. Okay, 80% waiting, 20% teknik. So tapi yang 20% ni banyak benda lah kita kena belajar ni, macam-macam teknik ni yang ada dekat sini ni. So dalam teknik tu sendiri dah pelbagai benda yang kita dah kena belajar. Tapi once kita dah apply teknik tersebut, yang akan menentukan kita punya success rate adalah waiting. So that's why kalau terlampau kerap cut loss, okay, kalau terlampau kerap cut loss, end of the day modal kita akan kecil lah. Okay? End of the day modal kita akan makin kecil. Dan apabila modal dah semakin kecil, dan makin susah lah untuk kita cover balik modal kita. Okay? So untuk mengelakkan terlampau kerap cut loss, perkara paling penting sekali adalah jangan kejar harga sedang naik dengan laju. So di sini kita memerlukan kesabaran lah. Okay? Bila kita nampak harga duk tengah naik dengan laju tu kan, kita expect kita akan dapat right dia punya kenaikan harga yang sedang laju tu. Tapi most of the time kita akan terkena sangkut dekat puncak. Most of the time. Okay? Sometimes mungkin boleh profit. Okay? Sometimes boleh profit. Tapi most of the time tak profit. Sebab nak kejar harga kena ada teknik yang betul. Okay? Dia tak boleh sekali kejar macam tu. At least kita kena faham sifat pergerakan harga. Okay? Kalau kita tak faham sifat pergerakan harga, memang kita akan terkejar-kejar lah. Kejar pun sangkut dekat puncak. Kalau macam dalam group, okay, saya tunjuklah macam ni kan. Contoh macam Apasia tadi. Okay, Apasia tadi. Apa yang berlaku adalah sekiranya Apasia tadi, kalau sekiranya tuan puan kejar harga kan, masa dia sedang naik tadi tinggi, saya tunjuk dekat sini juga. Sekejap, ada soalan ni. Saya rasa resolution skrin ni kurang, kabur sikit. Saya tak sure sebab dekat Zoom okey. Mungkin Facebook kot. Sekejap saya dah tutup balik dia punya optimization tu. Sebab kalau saya buat optimize share for full screen video clip kan, memang dia akan effect sikit. So mungkin dalam beberapa minit lagi dia akan adjust balik. Dia akan jadi okey sikit. Dekat Zoom okey tak? Dekat Zoom. Kak Lila okey tak dekat Zoom?
Okey lah. Tapi tak ada apa pun nak tunjuk, just chat ni je. Okay. At least nampak tak chat tu? Apa ni? Chat counter Apasia ni. Apasia. Macam mana entah cara sebut dia, saya sebut bahasa yang mudah saya nak sebut je. Apasia. Okay, contoh macam Apasia ni kan. Let's say kalau kita tengok tadi, mana Apasia? Apasia petang tadi dia naik tinggi kan. Okay, petang tadi dia naik tinggi. So, masa dia sedang naik tinggi tu, apa drive yang menyebabkan tuan puan rasa nak tekan? Apa perasaan, apa emosi yang terlibat masa tu yang menyebabkan tuan puan rasa macam nak tekan lah. Dia sedang naik ni, nak tekan ni. Tak lain dan tak bukan adalah fear. Okay, fear. Kenapa kita rasa fear? Kita rasa kita takut ketinggalan. Okay, kita rasa kita takut ketinggalan. Harga sedang naik. Apa link Zoom, apa link room untuk akses guna Zoom. Zoom ni saya just bagi untuk ahli-ahli group je, untuk join dalam Zoom meeting. Untuk kalau sekiranya tuan puan belum jadi ahli group, saya just on dekat Facebook je lah. Nanti tuan puan boleh tengok dekat Facebook juga. Saya ingat resolution dekat Facebook ni dah okey sikit kan. Saya dah tutup dah yang optimize share for full screen video clip tu. Sepatutnya, biasanya saya tak tekan yang optimize tu sebab selalunya okey je kan. Mungkin sebab tadi ada yang cakap tulisan tu kecil tu, saya tekan tu terus dia jadi blur pula. Okey, contoh macam tadi. Apabila harga sedang naik macam ni, perasaan yang terlibat masa tu adalah fear of missing out. Okay, fear of missing out. Kita takut kita terlepas. Dalam masa yang sama, ada perasaan greed. Kita rasa tamak. Kita nak untung cepat. Nak untung cepat. Kena ingat satu daripada nasihat yang Warren Buffett cakap. Nasihat ni agak kotor sikit lah. Warren Buffett cakap, you cannot make 9 women, you cannot make a baby, okay, fast by making 9 women pregnant. Ini yang Warren Buffett cakap. Okay, dia cakap kita tak dapat nak dapatkan baby cepat walaupun kita menyebabkan 9 orang perempuan mengandung serentak. Still tak dapat juga baby itu cepat. Walaupun 9 orang mengandung serentak, 9 bulan jugalah akan dapat baby sekiranya baby itu survive lah kan. Okay, dan sekiranya mak baby itu survive lah. Tapi itulah, ini yang dipesan oleh Warren Buffett. Dia cakap sama juga konsep yang dia pegang dalam pasaran saham. Kalau sekiranya target kita jauh dalam jangka masa panjang, perkara pertama, antara perkara utama yang kita kena jaga adalah kesabaran lah. Okay, kena ada kesabaran. Grup mana? Grup ahli. Grup secret group online coaching. Kalau tak ada dalam tu, memang tak jumpalah link Zoom meeting tu. Sebab saya ada share dekat grup Wave Traders, saya ada share dekat grup EZP Indicators. Kalau tuan puan tak ada dalam tu, memang tak jumpalah Zoom meeting punya link. So ini adalah nasihat pertama, antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Warren Buffett. Tapi ada satu lagi nasihat penting yang diberikan oleh Warren Buffett. Okay, dia cakap you are standing under the shade today because someone already planted the tree long ago. Tak tahulah saya punya bahasa English tu kan, dah jadi saya punya English sendiri dah. Tapi tak adalah sebiji macam ni. Warren Buffett cakap, sekiranya kita berada di bawah bayang sebatang pokok sekarang pada hari ini, kita kena ingat bahawa seseorang pernah tanam pokok tersebut lama dahulu. Okay? Maksudnya pokok tu dah lama dah orang tanam, barulah kita dapat berteduh di bawah bayang pokok tersebut. Maksudnya sometimes sesuatu perkara tu kita tak boleh nak rush the things up.
Okey, dia tak boleh nak paksa dia cepat. Dia memang naturally dia slow. Naturally dia bukan slow, naturally dia akan ambil masa. So, especially dalam stock market lah. Okay, dalam stock market. Dalam stock market memang ada orang buat duit cepat. Memang ada orang buat duit cepat. Dan memang juga ada orang buat duit lebih banyak dalam jangka masa yang panjang. So, perkara yang paling penting nak buat duit cepat ke nak buat duit lambat, kita kena ada level kesabaran kita kat mana. Okay? Kita kena ada level kesabaran. Even kalau kita nak buat intraday sekalipun, kita kena ada level kesabaran. Okay? Jangan terlampau terpengaruh dengan crowd, jangan terlampau terpengaruh dengan news, jangan terlampau terpengaruh dengan something yang macam mana kita nak cakap yang akan menyebabkan kita punya kajian sendiri jadi haywire. Jadi kita punya kajian, even kita dah buat kajian sendiri, tapi disebabkan oleh terlampau terpengaruh dengan benda-benda luar ni menyebabkan kita dah tak follow dah kita punya training plan, kita punya kajian teknikal analisis, dan dia dah jadi benda lain. Macam tu. Okay. So yang paling penting kita sendiri kena tahu macam mana cara nak buat kajian. And then once kita dah ada kajian kita sendiri, kita stick to our own research lah. Kita punya research pula, kita punya kajian kita sendirilah kan. So kadang-kadang kita punya kajian tu at the first place memang betul, tapi bila dah terpengaruh dengan tu, terpengaruh dengan ni, tiba-tiba dia dah jadi lain dah. Betul ke ni kan? Kan silap pula kan. Betul, ada news ni pula lalas sekali dah kita dah tak follow dah. Okay? Agak-agak tuan-puan faham tak apa yang saya nak cakap ni? Sebab tajuk ni kan dia macam dia tak adalah macam technical analysis yang kita tarik garisan A to B ke macam tu. Dia generally, dia secara umumnya macam tu. Okay? Even walaupun dalam kehidupan kita ni, okay, penuh dengan ujian dan sebagainya, dalam stock market pun benda sama juga. Benda sama juga. So yang paling penting kena ada kesabaran. So dalam surah Al-Ma'arij, dalam surah Al-Ma'arij, kalau tuan-puan tahu kan surah Al-Ma'arij, Allah Ta'ala cakap fasbir sabran jamila, bersabarlah sesungguhnya, betul lah tu, someone sitting in the shade today because someone planted a tree. Saya punya ayat ni ayat versi saya sendiri. Silap dah, tak ingat sebiji-sebiji. Allah cakap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir sabran jamila. Bersabarlah sesungguhnya sabar itu cantik, sabar itu indah. Dan Allah Taala sendiri cakap, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tak kisahlah dalam apa benda sekalipun, sekiranya kita sabar dulu sebelum bertindak, dia adalah lebih baik. Kenapa ramai orang bertindak tanpa menggunakan fikiran, tanpa ada rationality? Sebab dia tak sabarlah kan. Ada tak tuan-puan tengok yang kes yang apa ni, yang pakcik tu kan, dia sembahyang kan, tiba-tiba ada seorang pakcik lagi yang terpijak tangan dia kan, lepas tu dia pergi pukul pula pakcik tu kan, dia pergi pukul, lepas tu dia sepak lagi. Sebenarnya dekat situ dia tak ada unsur kesabaran tu. So apabila bertindak tanpa sabar, dia akan jadi kemarahan lah kan, dia akan jadi benda lain lah, dia akan jadi something yang unrational lah. Dia dah hilang rationality. Betul ke tak sebenarnya tulisan ni? Tak rational lah. Senang sikit bahasa Melayunya, tak rational. Kalau bertindak tanpa sabar, automatik dia dah jadi tak rational lah. Okay. Sekejap saya off dulu sound, takut mengganggu rakan-rakan yang lain. Okay. Dan dalam satu surah yang yang selalu kita baca, surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang berpesan-pesan terhadap kebenaran dan berpesan-pesan terhadap kesabaran. So
antara pesan kesabaran ni bukan setakat dalam kehidupan beragama lah. Dalam kehidupan kita sehari-harian ni pun memang kena sentiasa berpesan-pesan terhadap kesabaran. Dan especially untuk saya punya ahli-ahli group ni, memang kita ada satu tema, saya dah jadikan ayat ni sebagai satu tema lah dalam group. Sabar itu duit. Okay, sabar itu duit dalam pasaran saham. Either kita intraday ataupun kita swing ataupun kita invest lama, investor, sabar itu akan menghasilkan kekayaan. Okay? Sama ada kaya dari segi akhlak ataupun kaya dari segi kita punya capital gain dan sebagainya. So ada unsur kesabaran, insya-Allah kita akan lebih berjaya. Tapi ada tapi juga ni. Satu benda yang saya perasan lah kan. Satu benda ni, minta maaf lah saya nak cakap sikit. Satu benda yang saya perasan ni ada yang selalu sangat dilalui oleh ramai traders ataupun retailers. Kita tak sabar nak belajar. Kita tak sabar nak belajar. Nak semua orang nak buat duit kan. Dalam pasaran saham ni memang semua orang nak buat duit. Tapi nak melalui proses pembelajaran tu ramai orang tak sabar. Macam masing-masing ingat masuk je, beli dan terus profit. So apa yang paling penting sebenarnya, kena sabar untuk belajar dahulu. Okay, belajar dahulu step by step, selok-belok, sepak terjang pasaran saham. Bila dah ada cukup pengalaman dan kita dah nampak dah dekat mana sepatutnya kita beli, dekat mana sepatutnya kita jual, barulah slowly kita akan nampak hasil dia. Okay? Especially peringkat awal 1 hingga 2 tahun yang permulaan ni memang kena banyak bersabar. Kalau kita tak ada kesabaran, 1-2 kali loss kita dah give up. Okay? 1-2 kali loss kita dah give up. Dia tak semudah yang disangka hari ni beli terus esok harga naik 100%. Mungkin beginner's luck boleh dapat. Tapi untuk repeat the process, untuk luck ni kan dia tak ada repetition tau. Kalau sekali kita terkena nasib baik, dia tak akan berulang kali kedua, kali ketiga. Okay? Untuk membuatkan sesuatu kejayaan tersebut repetitif, kita boleh repeat balik kejayaan yang sama berulang-ulang, dia memerlukan proses dan latihan dan pengalaman. Okay? Jadi kena ada teknik yang betul. Kalau tak ada teknik yang betul, tak cukup belajar lagi, tak cukup sabar lagi, kita tak boleh nak repeat the same process atau the same success. Kenapa orang yang selalu dapat nombor 1 sentiasa akan dapat nombor 1? Sebab dia follow the same process, the same teknik yang dia dah master benda tu. Okay? Macam tu lah. Macam tu je lah cakap. So, dia punya take home message adalah kena ada kesabaran. Sama ada nak belajar saham ni, first kena sabar dalam belajar dahulu. Okay? Kena sabar dalam belajar dahulu. Belajar dulu step by step. Habiskan dulu silibus-silibus yang ada. Kalau ahli-ahli grup ni, saya kena tekankan sikit. Saya dah sediakan lebih daripada 30 video silibus. Kalau boleh tuan-puan go through one by one, step by step. And then dalam video-video silibus tu memang dah ada saya buat recording live trade, recording kita punya discussion dan sebagainya. Boleh tengok balik. And then dah ada nota-nota, boleh go through one by one. Dan dalam masa yang sama kita ada group yang untuk discussion everyday, counter-counter yang berpotensi kan. So libatkan diri kalau sekiranya kita betul-betul nak berjaya. Sebelum saya tangguhkan sesi pada malam ni, ada satu kisah. Kisah ni agak menarik. Dia kisah ni secara umum je lah. Saya tak ingat dia punya cerita sebenar dia, tapi dia berlaku di antara 2 orang. Seorang peniaga yang banyak kali cuba untuk berjaya dalam perniagaan dia, tapi tak berjaya juga. And then seorang tua, seorang tua yang berpengalaman. Seorang tua yang macam orang panggil CFO ke macam tu lah kan, lebih kurang. So peniaga ni dia pergilah jumpa dengan orang tua ni. Dia nak tanya tips ataupun dia nak tanya apakah nasihat yang pakcik ni, yang orang tua ni boleh bagi dia untuk supaya dia boleh berjaya dalam perniagaan yang dia buat. Pakcik ni tak cakap apa-apa. Pakcik ni macam tak layan, buat tak layan. Lepas tu dia tanya lagi.
Dia tanya beberapa kali, dia macam mendesak lah sebab dia nak sangat berjaya kan, dia nak sangat berjaya. So pakcik ni buat tak layan, buat buat muka 10 sen kan cakap. So bila dah banyak kali dia mendesak, pakcik ni cuma bagi satu arahan je. Okay? Pakcik ni cuma bagi satu arahan je. Pakcik ni cakap, nampak tak sungai yang dekat depan tu? Dia cakap nampak. Okey, pergi masuk dalam sungai tu. Pakcik tu cakap macam tu je. Okay, so dia pun berjalan lah, berjalan slowly kan, dia masuk dalam sungai kan, slowly masuk dalam sungai tu. Sekejap dia tengok, toleh belakang tengok pakcik tu ada bagi arahan tak, arahan yang seterusnya kan, next biasa kan kalau orang bagi arahan kita akan tunggulah the next arahan, instruction apa yang dia akan bagi seterusnya kan. Pakcik tu diam je, pakcik tu dia tengok je macam tu. So dia pun masuk lagi, makin dalam, mula-mula sampai paras dada, lepas tu sampai paras leher, lepas tu sampai pula paras hidung. Bila dah dah sampai paras hidung ni, dia dah tak boleh nak bernafas dah. Dia pun rasa pelik, pakcik ni nak suruh aku mati ke tak ni. Dia pun bila dah dia cakap dia tak boleh nak tahan nafas, dia pun naik balik. So pakcik tu pun tanya dia, soalan ni adalah soalan cepuk emas lah kan, cakap tadi masa dah masuk sampai paras hidung tu, ada rasa nak bernafas, ada rasa macam nak bernafas tak? Sebab bila duduk kat dalam air ni kan, biasanya paling lama kalau kita boleh tahan nafas berapa lama? Biasanya dalam 1 minit ke 2 minit macam tu kan. Adalah rekod manusia yang tahan nafas paling panjang. Saya ada pernah tengok satu dokumentari itu, dia tahan nafas sampai setengah jam. Tapi itu memang luar biasa lah kan. Biasanya normally dalam 1 minit lah kan, dalam 1 minit. So kita dah lemas dah. So bila dia dah jumpa pakcik dia naik balik daripada sungai tu, dah nak marah lah dekat pakcik tu kan. Kau nak bagi aku mati ke macam tu kan, dia cakap macam tu kan, lebih kurang. Pakcik tu pun tanya dia, sebelum apa-apa berlaku, pakcik tu tanya dia, macam mana perasaan nak dapatkan nafas, macam mana perasaan daripada keadaan kita dah tenggelam ni nak bernafas kembali. So dia cakap memang nak kena bernafas lah, kalau tak bernafas matilah dia. So pakcik tu pun cakap, untuk seseorang berjaya, ini ayat klise kan, saya kena tulis sikit. Untuk seseorang berjaya, okay? Untuk seseorang berjaya, kita kena ada perasaan nak berjaya itu sama seperti pentingnya kita bernafas. Ini yang pakcik tu cakap. Kalau nak berjaya, dia cakap kat orang tu kan, kau kena ada perasaan nak berjaya itu sama penting dengan kita nak hidup tapi perlu bernafas. Perasaan nak berjaya tu kena macam tu. Kena ada kepentingan dia sama dengan perasaan kita nak kena wajib bernafas untuk meneruskan kehidupan. Barulah kita boleh berjaya. Macam tu. Sama juga dengan pasaran saham. Kalau kita tak ada kesabaran untuk kita belajar peringkat awal, step by step untuk kita berjaya, memang kita akan give up separuh jalan. Biasanya orang 1-2 bulan dah give up, atau kadang 6 bulan dah give up, kadang dah setahun tak untung-untung lagi kan, give up. Tapi sebenarnya dia give up sebab dia tak jumpa lagi dia punya groove, dia tak jumpa lagi pengalaman sepatutnya yang dia lalui, dan dia tak jumpa lagi tune yang sebenar dalam pasaran saham. That's why saya amat menggalakkan tuan-puan kena belajar. Memang kena belajar. Tak boleh just harapkan pasaran yang menentukan kita punya pergerakan, tak boleh. Kita yang kena belajar, kita kena faham apa yang menggerakkan pasaran, macam mana pasaran tu bergerak, macam mana price tu bergerak, okay? Siapa yang menggerakkan pasaran, Jerome ke, siapa ke dan sebagainya. Banyak benda. Okay? Dia bukan semudah yang masuk ASB, tunggu sebulan setahun sekali dapat bonus, tak. Dia tak sama. Okay? Itu je lah yang saya nak sampaikan pada malam ni. So mungkin pendek sikit lah kan sesi pada malam ni. Besok boleh berehat-rehat, bercuti-cuti kan. So insyaAllah besok malam jam 9.30, kalau tak ada apa-apa halangan, saya nak buat sesi diskusi counter-counter, standby up dan counter yang berpotensi. Saya buka untuk semualah ahli-ahli grup dan rakan-rakan dekat Facebook untuk kita sama-sama discuss besok counter-counter lah. Okay.
Sebab tadi saya perasan banyak kaunter-kaunter yang berpotensi tadi. Okey, sebelum kita tangguhkan sesi pada kali ini, ahli-ahli grup ada soalan tak? Untuk sabar itu duit, sebenarnya kena ada pengalaman. So once dah ada pengalaman baru kita nampak rupa-rupanya memang dalam pasaran saham ni sabar itulah kunci kepada kejayaan. Okay, sabar itu kunci kepada kejayaan. Okey, so kalau sekiranya tak ada, rakan-rakan dekat Facebook ada soalan tak? Tengah study. Tak apa, ambil masa. Okay. Saya ambil masa lama. Okay, saya ambil masa lama. Saya ambil masa daripada tahun dulu tu. Saya mula belajar tentang saham daripada tahun 2008. Okay, daripada tahun 2008 saya dah mula baca buku, mula mentelaah, buat kajian, tengok dekat internet dan sebagainya. Okay. Tapi seriously saya mula trade tahun 2016. Seriously mula trade. So proses tu ambil masa. Okay. Proses tu ambil masa. Kita tak boleh expect kita baru sebulan, baru 2 bulan terus kita dah kaya raya. Dia pasaran saham ni dia memang sifat dia macam tu. Kena bagi masa. Kalau kita masih tak matang, kita jangan marah dekat diri sendiri. Sebab masa tu sebenarnya akan mematangkan kita. Yang penting kita jangan give up lah. Okay? Yang penting kita jangan give up. Kalau kita give up, kita dah buang satu peluang untuk kita jadi lebih matang. Especially dalam pasaran saham. Okay. Okay. Nanti yang tadi, yang awal-awal tadi kan saya ada bagi satu soalan tu kan. Siapa-siapa yang berjaya jawab tadi 90 kali tu, PM saya dekat Facebook je. Saya bagi saya punya link personal Facebook. Facebook pula, Telegram. PM saya dekat Telegram. Tak perlu tulis banyak-banyak lah. Tulis nak claim hadiah je. Tapi orang yang tak jawab jangan pula claim hadiah. Kejap. Saya paste dekat situ. Yang jawab betul saja boleh claim. Tapi hadiahnya tak siap lagi. E-book tu saya tak siapkan lagi. Mungkin ambil masa lah. Mungkin saya target sebelum akhir tahun lah. Okay? Sebelum akhir tahun ni. So untuk rakan-rakan yang belum sertai kita punya grup public Telegram ni, saya letakkan link juga dekat sini untuk sertai. Dalam grup tu saya tak adalah nak discuss secara detail dalam grup public ni sebab dia hanya untuk public kan. So apa-apa yang saya boleh komen, saya komen lah, tapi tak ada detail sangat. Untuk lebih detail saya discuss dalam grup ahli. Okay, untuk ahli kalau tuan-puan tak ada lagi dalam grup ahli tu, boleh tengok saya punya laman web lah untuk tengok information tentang macam mana cara nak jadi ahli grup. Okay, saya tempel lah saya punya laman web dekat situ, bursatraders.com. Dekat bahagian komen nanti tuan-puan boleh check lah. Okey, dah muncul dah kat situ. So kalau sekiranya tak ada soalan, ada soalan satu. Kena lebih bersabar nampaknya. Yes, itulah kuncinya. Sebab tu dalam grup kita ada motto dia adalah sabar itu duit. Pegang betul-betul. Sabar itu duit. Sebelum tekan buy, fikir dulu. Sanggup ke tak ni nak sabar ni sekiranya plan tak berjalan. Kalau tak sanggup, relax dulu, cari counter lain. Okay? Cari counter yang betul-betul ada potensi. Macam mana nak bertindak antara sabar dengan tangkas? Contohnya kita nak pilih counter BTST. Ketangkasan akan datang dengan pengalaman dan teknik yang betul. Untuk BTST memang saya dah discuss dalam grup. Okay, saya dah discuss dalam grup step-step dan rukun-rukun yang kita kena tengok untuk BTST. Okay? Nanti kita discuss balik dalam grup. Saya dah biasa margin call. Saya amat-amat berharap janganlah guna margin. Okay? Jangan guna margin. Better kita guna cash kalau kita ada cash. Okay? Better guna cash. Guna margin ni kita dah meletakkan unnecessary risk. Risiko yang tak sepatutnya kita letak. Kita dah letak kat situ. Okay?
Itulah risikonya kan. Sepatutnya tak loss jadi loss. Sebab margin kan dia very limited timing tu. Harga tak sempat lagi nak bergerak. Dah kena margin call. Okay. Hati kering tak. Oh, dalam forex. Forex saya tak nak komen lah. Okay. Forex tu nak buat macam mana lah. Okay. Okay lah untuk rakan-rakan dekat Facebook. Terima kasih. Dekat rakan-rakan Ali Group semua terima kasih. Dan tahniah kerana dapat spend masa sampailah kita punya end of session. InsyaAllah besok malam kalau ada masa dan kelapangan kita akan buat sesi counter discussion. Boleh meriahkanlah kita punya discussion untuk counter-counter nanti besok. Okey, sampai di situ sahaja. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Kita tangguh sesi pada kali ini. Dan insyaAllah saya akan buat next week. InsyaAllah. Okay. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.